Bersama saya Afiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 750. Antara paparan utama. Beranikah UMNO keluar Perikatan Nasional? Kerajaan cadang bina tabika antara 2 darjat. Antara benci Pakatan Harapan dan COVID-19. Kenapa dulu rakyat sokong kita? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi membayangkan parti itu mungkin keluar daripada gabungan kerajaan Perikatan Nasional. Menerusi satu hantaran di Facebook, beliau mengeluh tentang keikhlasan dan kejujuran dalam perkongsian kuasa. Katanya, untuk berkongsi hidup apatah lagi berkongsi kuasa, keikhlasan dan kejujuran merupakan prinsip utama perkongsian. Apabila keikhlasan dan kejujuran diketepikan, sebarang perkongsian harus dinilai semula. Keluhan tersebut dipercayai berhubung kedudukan Ketua Menteri Sabah yang sebelum ini Zahid berkeras bahawa ia mahu diserahkan kepada parti yang memenangi paling banyak kerusi. Amaran Zahid itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja bagi Perdana Menteri Tepuk Atap Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keputusan kekal Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Haji Jinur kini Ketua Menteri Baru Sabah. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Motaradin terpaksa akur bahawa statusnya sama seperti Presiden STAR Jeffrey Kitingan dan Naib Presiden PBS Joe Achim Gunsalam. Mereka dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah walaupun UMNO memenangi kerusi terbesar iaitu 14 Dewan Undangan Negeri. Namun kedudukannya tidak lebih dari PBS yang memenangi 7 kerusi dan STAR 6 kerusi. Bung Mokhtar yang diberi portfolio perumahan dan kerajaan tempatan kemudiannya ditukar dengan Datuk Masidi Mancun untuk memegang portfolio kejeraya 3 jam kemudian. Itu sajalah yang mampu diperolehi oleh UMNO Sabah. Parti itu seolah-olah dihukum kerana ada pemimpinnya yang sering mengeluarkan kenyataan yang memperkecil-kecilkan Perikatan Nasional. Malah sehingga hari ini UMNO tidak pernah mengaku ia menyertai gabungan yang ditubuhkan oleh Presiden Bersatu bersama bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali dan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang itu. Keputusan UMNO untuk tidak menyertai Perikatan Nasional sebagai komponennya telah diputuskan oleh Majlis Tertinggi di dalam mesyuarat yang kami adakan pada 24 hari bulan Julai yang lalu. Terdahulu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi memberi amaran kepada Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang menyatakan rakyat memilih Perikatan Nasional disebabkan gabungan itu tidak dibebani dengan isu masa lalu. Jangan melampau, ahli-ahli UMNO juga ada maruah. Tidak selamanya juga kami boleh mengalah. Nasihat saya bersahabat dan berpakat, mesti jujur dan ikhlas, tegasnya dalam kenyataan di Facebook beliau. Ashraf juga mengungkit tentang jiwa besar UMNO Barisan Nasional yang memiliki kerusi terbesar 43 ahli parlimen tetapi mengalah kepada Bersatu yang hanya ada 6 tambah 15 ahli parlimen lompat dari UMNO untuk mengangkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kononnya hendak selamatkan kerajaan persekutuan. Tetapi setakat ini kita hanya nampak nak selamatkan parti saja. Sehingga UMNO sanggup mengalah dengan Bersatu di Perak dan mengangkat Datuk Seri Faizal Azumu sebagai Menteri Besar walaupun memiliki 25 ahli Dewan Undangan Negeri berbanding 4 Bersatu termasuk 3 lompat. Zahid kini sedang dibicarakan dengan 47 pertuduhan. 12 daripadanya membabitkan pecah amanah CBT, 8 tuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Namun beranikah UMNO keluar daripada gabungan kerajaan Perikatan Nasional? Lagipun UMNO banyak kali menyatakan ia bukan ahli gabungan Perikatan Nasional pun. Justru UMNO hendak keluar dari apa? Muhyiddin tahu ugutan Zahid itu ibarat ugut-ugut beruk sahaja. Tidak lama lagi rakyat akan menyaksikan penubuhan Taman Bimbingan Kanak-kanak atau Tabika Elit yang dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, dilaporkan berkata kertas cadangan mengenainya sedang diperinci
sebelum dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk penilaian. Katanya jika dipersetujui Kabinet, rang undang-undang RUU Tabika itu akan dibentangkan di Dewan Rakyat untuk kelulusan. Tabika elit ini dicadangkan hanya untuk murid yang ibu bapa mereka mempunyai kemampuan kewangan yang tinggi kerana yurannya lebih tinggi berbanding tabika kemas sedia ada, iaitu antara RM5 hingga RM25 sebulan. Kita tidak paksa ibu bapa menghantar anak mereka ke tabika elit ini kerana 10,900 tabika biasa masih beroperasi, tetapi tabika elit menjadikan kurikulum yang lebih baik berbanding yang biasa. Jika Kabinet bersetuju, kita akan wujudkan projek perintis di kawasan tertentu khusus untuk ibu bapa daripada M40, katanya seperti dipetik Berita Harian. Menurut laporan, Abdul Rahman berkata, tabika elit adalah lanjutan daripada kejayaan kemas menjadikan modul pembelajaran sains, teknologi, agama, kejuruteraan, seni dan matematik, e-stream yang dilaksanakan di 150 tabika kemas di seluruh negara. Modul itu diterapkan dalam konsep kelas pintar dalam pembelajaran awal kanak-kanak abad ke-21 di tabika berkenaan, katanya. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Segambut, Hannah Yeoh berkata, saya tidak setuju dengan cadangan ini. Kerajaan Persekutuan harus berusaha meningkatkan kualiti pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak dan bukannya mewujudkan serta melebarkan lagi jurang di kalangan kanak-kanak. Nama tabika elit itu sendiri adalah suatu diskriminasi. Beliau berpendapat sekiranya kepimpinan baru dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tidak memainkan peranan utama dalam membincangkan perkara ini, ia benar-benar membazirkan wang rakyat dan akan mewujudkan jurang yang lebih besar di kalangan anak-anak di luar bandar. Bekas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu menjelaskan, semasa pentadbiran Pakatan Harapan, Putrajaya telah bercadang mewujudkan sebuah agensi khas bagi mengawal selia semua institusi pendidikan awal kanak-kanak. Ini kerana pada masa ini, semua institusi tersebut ditadbir oleh kementerian yang berbeza. Taska atau Pusat Jagaan Kanak-kanak berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sementara Taman Didikan Kanak-kanak Tadika berada di bawah Kementerian Pendidikan. Tabika berada di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sementara Kementerian Perpaduan pula memiliki Taska Perpaduan Taman Asuhan Kanak-kanak Perpaduan, ujarnya. Menurut beliau, ketika itu pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan keempat-empat kementerian tersebut dan mencadangkan ianya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Tujuannya adalah untuk melancarkan peralihan ketika kanak-kanak berusia 7 tahun. Cadangan ini juga sebenarnya selari dengan idea penubuhan agensi kanak-kanak yang akan menjadi satu-satunya pihak yang mentadbir dan mengawal selia hal ehwal kanak-kanak. Jika tidak, ketika Kementerian Pendidikan menerima kemasukan kanak-kanak darjah 1, mereka akan berdepan dengan pelbagai jenis asas permulaan yang berbeza untuk kanak-kanak, tegasnya. Lepas ini, apa yang akan dilakukan oleh kerajaan tembok atap ini? Adakah kerajaan akan menubuhkan sekolah rendah elit untuk anak orang kaya yang kemudian diikuti dengan sekolah menengah elit? Mungkinkah kita juga akan mendapat kolej dan universiti elit? Justru, apa terjadi kepada anak-anak orang Melayu miskin di luar bandar? Adakah mereka akan dibiarkan membesar dengan serba kebebalan untuk menjadi walaun dan macam parti saja apabila dewasa? Cadangan tabika elit ini bersifat ad hoc, tergesa-gesa dan bukanlah penyelesaian yang komprehensif untuk pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak. Ingat lagi tak pada awal pembentukan kerajaan tembok atap di kala bekas Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sedang bertarung dengan COVID-19, berdentam-dentum para walaun dan macam menyalahkan kerajaan Pakatan Harapan kerana kononnya tidak menghalang pelancong Cina memasuki Malaysia. Malah semasa kempen pilihan raya Kecil Selim, bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali menduduh jika Pakatan Harapan masih memerintah, lebih ramai akan mati kerana COVID-19. Kononnya Menteri Keuangan ketika itu, Lim Guan Eng, tidak memberi peruntukan untuk menangani pandemik tersebut. Satu dakwaan yang dinafikan oleh kedua-dua menteri, Dr. Zulkifli dan Guan Eng. Tuduhan tidak berasas mereka hanyalah pantulan daripada kebencian yang berlampau terhadap Pakatan Harapan yang dianggotai DAP. Kini setelah 7 bulan berlalu, pelancong dari negara China pun sudah tidak ada. DAP dan Pakatan Harapan sudah menjadi pembangkang, tetapi COVID-19 tidak juga berjaya dihapuskan. Begitulah apabila telah melakukan perbuatan jahat, pelbagai pihak dituduh demi menghalalkan tindakan tersebut. Kementerian Kesihatan pada Khamis mencatatkan jumlah kumulatif kes setakat ini adalah 11,224 kes. Kemarin daripada jumlah 89 kes baru, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 86 adalah penularan tempatan membabitkan 84 warga negara dan 2 kes bukan warga negara.
serta 3 kes import yang semua mereka adalah bukan warga negara. Daripada 86 kes tersebut juga, sebanyak 25 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 88 kes, katanya dalam satu kenyataan. Salah DAP dan Pakatan Harapan gamaknya COVID-19 terus menyerang negara ini. Sedangkan pemimpin tebuk atap Perikatan Nasional sendiri tidak menunjukkan contoh teladan kepada rakyat untuk patuh kepada perintah kuarantin diri. Malah ada yang seperti burung hudhud yang disebut di dalam Al-Quran. Dalam pada itu, mereka tidak berhati-hati bercakap tentang pembubaran Parlimen untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Adakah melalui pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan segera, COVID-19 akan lenyap dan ekonomi serta merta akan pulih? Mungkin ada pemimpin dan penyokong yang berdelusi sedemikian kerana bencinya kepada DAP dan Pakatan Harapan serta takutnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di sebalik itu, agak mengejutkan apabila aktivis kemasyarakatan Tan Sri Lee Lam Tai mahu kerajaan tebuk atap ini dikekalkan untuk menghabiskan penggal pilihan raya umum ke-14 ini. Adakah beliau lupa bahawa semua anugerah yang beliau menangi adalah kerana perjuangan kemanusiaan demi rakyat? Bagaimana beliau tiba-tiba menerima pembentukan sebuah kerajaan yang membelakangkan mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu? Pada pendapat saya, yang terbaik bagi kerajaan sekarang adalah menghabiskan penggal pemerintahan mereka. Jika tidak, COVID-19 pasti melonjak, katanya pada forum Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF pada 29 September lalu, dipetik Free Malaysia Today. Pendirian ini seolah-olah pandemik COVID-19 digunakan untuk melegitimasi sebuah kerajaan yang merampas kuasa. Pemimpin jika ketandusan idea dan tak tahu nak cakap apa, baik diam. Sebelum Pakatan Harapan jatuh lagi, aktivis dan pengamal media sosial yang dikenali sebagai Cyber Trooper telah berkali-kali mengingatkan pemimpin supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan. Pemimpin diminta jangan mengeluarkan kenyataan yang kontroversi yang boleh digunakan oleh pihak lawan untuk menonjolkan kononnya pemimpin Pakatan Harapan kurang kemelayuannya, kurang keislamannya atau kurang patriotnya. Namun apabila mikrofon sudah di tangan, ramai yang lupa diri. Sedangkan kata-kata mereka itulah yang diterjemah menjadi undi kepada Pakatan Harapan sama ada bertambah atau berkurangan. Justru seruan naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof supaya 3 teras parti dalam Pakatan Harapan iaitu Amanah, Keadilan dan DAP mesti terus kekal dalam keutuhan demi mengembalikan semula cita-cita asal adalah amat dialu-alukan. Cita-cita tersebut adalah menentang rasuah dan memperbaiki sistem pentadbiran negara. Rakyat berbondong-bondong menyokong cita-cita tersebut. Lalu Pakatan Harapan berjaya menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang sebelum itu dianggap mustahil. Menurut beliau, kejatuhan Pakatan Harapan adalah kerana pengkhianatan beberapa pimpinan Bersatu dan Keadilan, bukannya rakyat menolak cita-cita Pakatan Harapan. Bekas Menteri Hal Ehwal Agama itu percaya rakyat akan menolak jika ketiga-tiga parti ini dilihat berbalah, tidak solid dan tidak ada prinsip yang tegas. Beliau menjeru pimpinan ketiga-tiga parti berkenaan agar tidak saling tuduh-menuduh dan menghentikan segala serangan sama ada pemuda atau peringkat pimpinan. Menurut beliau, Amanah, Keadilan dan DAP boleh mewujudkan kerjasama lebih baik dengan menumpukan kepada agenda menolak parti yang korup, membelakangkan mandat rakyat, ada kepentingan diri serta memainkan sentimen perkauman dan agama. Kita satukan solidariti kita melalui 3 teras parti ini untuk menyusun strategi kita bagi menyempurnakan tugas kita yang terbantut. Saya yakin kerana sebab yang sama, rakyat akan memberi mandat kepada kita, tegasnya menerusi satu hantaran video. Persoalannya, mampukah pimpinan Pakatan Harapan bergerak dengan gagah dan pantas tanpa sokongan Cyber Trooper yang selama ini membantu dalam perjuangan gabungan itu demi keluar dari zaman penuh skandal penyalahgunaan kuasa UMNO Barisan Nasional? Selepas Pakatan Harapan berkuasa, ramai Cyber Trooper berasa diri mereka dipinggirkan oleh kepimpinan. Kaki ampuh mula mengelilingi pemimpin walaupun tidak ada apa yang signifikan dalam sumbangan mereka untuk mempertahankan pemimpin tersebut daripada serangan pihak lawan yang bertali arus di bidang sosial. Baru-baru ini, sebuah kumpulan bernama Gabungan Reformis Malaysia atau GRM yang terdiri daripada 12 badan bukan kerajaan NGO telah dibentuk yang berdiri teguh menyokong Pakatan Harapan untuk mengambil semula mandat yang dirampas menerusi langkah Sheraton pada Februari lalu. GRM terdiri daripada pelbagai jenis NGO termasuk aktivis kemasyarakatan dan bekas anggota pasukan keselamatan. Ayuh, bila lagi pimpinan Pakatan Harapan mahu menyantuni mereka agar perjuangan untuk menentang rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini dapat dilancarkan,
bukan hanya semata-mata retorik pemimpin. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.